kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada instrumen pasaran kewangan. Aku cerita apa pun dah lupa dah jam. Topik kita adalah instrumen pasaran kewangan, sifat dan peranan. Okey, anda boleh baca semua apa yang dalam slide ni ya. Kita akan direct pergi kepada sifat-sifat mata wang dahulu. Okey. Yang pertama adalah US dollar. US dollar merupakan mata wang yang paling banyak didagangkan. Ya, kalau kita ikut kepada apa yang saya guna pen ini lah. Mana pula pen kita ni? Mana pen dia? Bukan pen ni. Macam mana saya nak guna pen ni? Okey. Kalau kita ikut kepada laporan daripada BIS untuk April 2019, ni akan keluar balik pada tiap 3 tahun. April yang anda selalu dengar tu, satu hari dagangan 5 trilion, 6.6 trilion untuk pasaran currency. Ni adalah laporan dikeluarkan oleh MAK kepada semua central bank. Kalau anda ada bank kita, mungkin Public Bank, Maybank, apa-apa bank lah, itu bank kita. Bank-bank semua ni, mak dia adalah bank negara. Bank negara punya mak. Ni mak dia. Ni central bank kepada central bank. Dan dia orang mengeluarkan statistik-statistik kepada pelbagai instrumen kewangan, derivatif dan lain-lain lah dagangan dalam dunia ni. Jadi menurut laporan BIS yang keluar, kita ketinggalan, laporan dia keluar 3 tahun sekali. Jadi ini yang paling latest lah, April 2019. Latest tu 2019. Tak lama lagi, April nanti, 2 bulan lagi akan keluar laporan terbaru. Dan dekat situ anda nak dapat laporan kripto lah, apalah, semua dekat sini nanti. Okey. Jadi menurut laporan dia orang, satu hari transaksi dalam pasaran currency ni adalah banyak ni. Ni tahun dia 2019. Ini laporan tahun-tahun dia. Faham? 3 tahun sekali. Nampak? Jadi pada tahun 2016, jumlah transaksi dia adalah sekitar 5 trilion, 4 point something, 4.8. Pada tahun 2019 naik 6.6 trilion. Jumlah pertukaran dalam pasaran currency. Jadi yang banyaknya adalah melibatkan US dollar. Kalau anda nak cari statistik ni, ni adalah yang jadi reference dalam dunia. Jadi hampir 90%. Anda nak kata US dollar tak relevan? Tak dapat. Hampir 90% pertukaran dalam pasaran melibatkan US dollar dalam some sort of form, dalam satu jenis instrumen dia. Jadi ada pelbagai, kalau ada sebut currency, dia ada banyak jenis tau. Yang pertama adalah, yang paling banyak adalah kepada swap. Swap ni ada 2 kaki, tak apa. Ni bukannya MLM, satu kaki, kaki 2, tak. 2022 dan kita tahu kesan COVID. Sunbi, masa ni tak tahu lagi. Masa ni tak tahu, 2019 tak ada cerita COVID lagi. Pada tahun 2020, April ni saya memang tunggu laporan dia. Saya akan baca, ni rupa dia. Ni kalau anda pergi dekat dekat BIS, ini anda pergi bis.org. Anda pergi dekat website tu, dia akan keluar report macam ni. Ni kat sini lah. Kalau anda nak tahu pasal dunia, kalau anda trade currency, anda tak dapat tak baca lapor dekat sini tau. Faham tak? Ni anda wajib baca. Tu kalau saya, kalau orang sebutkan, dia trade currency, trade forex. Kalau ini tak baca, tak payahlah. Boleh?
Ni satu report yang amat perlu kepada seorang currency trader. Kalau anda trade currency lah, baca BIS tu. Belum lagi, April nanti baru keluar, belum lagi. Okey. Sebahagian besarnya melibatkan swap. Jadi swap ni adalah lebih kurang macam ni. Saya bagi contoh. Saya berhutang dengan Sun Bee. Saya berhutang dengan dia sebanyak RM1,000. RM1,000. RM1,000 berapa rupiah, Sun Bee? Sun Bee, RM1,000 berapa rupiah? Saya pun tak tahu berapa. Lama tak pergi ke Jakarta kan. MYR to IDR. Sekejap, kita convert dulu. RM1 adalah RM3,000. Jadi kalau saya hutang Sun Bee sebanyak RM1,000, saya berhutang 3 juta. Aduh. 3 juta saya hutang Sun Bee. 3.4. 3.4 rate semasa 3.4. Okey. Ni kalau anda nak faham apa swap tu, alang-alang kita cerita benda ni lah. Sambil-sambil anda belajar. Ni fundamental. Kan, orang ingat fundamental tu cuma polisi. Fahamkan fundamental ni dulu. Yang benda yang kita trade, ya. RM1,000. Okey, ini contoh apa yang dimaksudkan dengan swap. Saya bagi contoh Sun Bee lah. Sun Bee dengan saya. Ni Zul hutang Sun Bee. RM1,000. Okey. Dan ini adalah jumlah dia dalam Indonesia rupiah. Ini adalah Sun Bee. 3.4 juta. Banyak aku hutang. Kaya. 3.4 juta aku hutang duit. Juta-juta. Berani di luar belum ada impact. Berarti mana dapat Sun Bee? Kalau 90% melibatkan US dollar, kita boleh baca, tapi dalam realiti dia masih dolar. Anda tengok Bitcoin. Bitcoin pun harga dalam US dollar. Mana dapat anda lari daripada US dollar? Unless kita datang dengan satu mata wang dunia standard, semua setuju dengan mata wang tu. Tak ada bunga-bunga. Belum apa-apa tengok. Tak ada, belum apa-apa sama kita dah bagi bunga. Mati aku. Okey, 3.4 million. Saya hutang kepada Sun Bee. Lepas tu Sun Bee, dia tengok dekat internet, dia nampak satu kasut, satu perfume. Perfume saya tahu, perfume banyak belakang tu. Okey. Dan dia nampak satu perfume dekat Malaysia, yang dibuat dekat Malaysia. Dan harga perfume tu pun, dia nak beli 5 botol. Harga dia RM1,000 juga. Jadi kalau dia pergi sini ataupun dia beli online, kalau dia dapati rate dia rugi sebab dia tahu dia ada RM1,000 dekat saya kan. Dia suruh saya beli dan bayar dia punya perfume tadi harga RM1,000. Jadi saya ambil campur dengan hantar lah. Jadi saya hantar kepada dia. Dia tak payah nak, kita bersetuju kepada rate 3.4 tu. Sebab saya tak perlu tukar duit, saya bayar perfume Sun Bee tadi, lepas tu saya hantar sekali dengan harga RM1,000. Itu swap transaction. Nak guna euro, habis kena perang. Betul? Faham? Itu swap. Pertukaran. Kita setuju satu nilai. Sun Bee assume bahawa nilai RM1,000 tadi 3.4. Tapi mungkin Sun Bee tak nak ambil swap sekiranya dia dapat rate yang lagi bagus. Faham tak? Kalau harga perfume dekat Malaysia bagi saya tetap RM1,000. Tapi RM1,000 tadi, kalau Sun Bee suruh saya, so kita dah setuju 3.4, faham tak? Tiba-tiba Sun Bee dapati bahawa kalau dia bayar direct,
kalau dia pergi spot ataupun dia beli tempat lain, dia beli duit kan, dia hantar pakai Visa ke, dia pakai apa ke, dia dapat rate lagi bagus, lagi murah, 3.2. Sunbi tak akan swap dengan saya. Dia masuk, anda nak faham macam mana bisnes, kenapa bisnes masuk currency. Faham tak? Anda nak faham kenapa jiwa, kenapa jiwa, saya pun tengok, ni tulis jiwa. Kenapa pelbagai instrumen ada dalam pasaran. Macam mana bisnes take advantage of all this. Kalau Sunbi kata, kalau aku bayar pakai Visa, aku dapat 3.2 untuk beli harga 1,000. 3.2. Lagi murah kan? Baik, aku beli Indonesia rupiah lagi tinggi. Saya dengan dia dah setuju 3.4 tadi. Kalau saya hantar duit ke dia, kita hantar 3.4. Dia hutang, saya hutang dia 1,000. Jadi 1,000 Sunbi kata, aku tak tahu, engkau kena bayar aku 3.4. Aku tak tahu nilai lain. Fifi. Lagi untung. Betul. Nampak macam mana bisnes buat benda-benda ni. Saya meniaga kereta. Jadi saya tahu bahawa benda ni amat besar maksudnya. Sebab kadang-kadang bank tu bagi kita forward rate. Ni adalah kepada outright forward. Jadi dialah lock. Lock satu untuk satu tempoh masa. Itu adalah forward. Dan anda ada contoh-contoh lain, banyak lain, currency swap, dan spot-spot yang didagangkan ni tak besar. Besar lah 3/3% kalau bandingkan instrumen-instrumen lain. Tapi dalam currency banyaknya kepada swap. Sebab kita dah tahu kos kita. Pakai swap kena tax, pakai interest boleh elak tax. Itu saya tak berani nak komen. Faham? Pandai kau Sunbi. Betul? Saya kata tak berani nak komen je. Okey, mata wang yang paling banyak didagangkan adalah mata wang ni. USD, Euro, USD depan, JPY, GBP dan lain-lain. Emerging market ni termasuk China. Satu dah nampak emerging. China ni jahat tau. Dia negara maju tapi dia masih kategorize diri dia sebagai emerging market, negara membangun. Sama macam Malaysia. Okey. Jadi itu, dan kebanyakannya melibatkan US dollar. Jadi banyak barang harga dia dalam US dollar. Kita setuju kepada dia, swap ni kepada kita, dia ada dua kaki tau. Satu adalah rate tetap, satu adalah rate floating. Itu swap. Masa kita berjanji tu, kita akan bayar dia 3.4. 3.4 tu kepada Sunbi adalah fix. Kepada saya, masa saya nak beli 3.4 nanti, floating. Faham tak? Mungkin masa kita berjanji tu 3.4 tu 1,000. 3.4 juta. Masa saya nak beli nanti, dia jadi murah lagi. Duit ringgit jadi mahal. Jadi mungkin saya cuma bayar 800 untuk dapat 3.4. Itu floating dia. Okey, itulah floating dalam itulah satu kaki fix, satu kaki floating. Kadang-kadang kita dengar cikgu ekonomi sebut pasal swap ni, dia adalah, saya pernah duduk dalam ni kan, dia cerita saya pun tak faham. Dia punya ni banyak dia punya formula. Cubalah cakap Sunbi hutang saya belum lagi beli 3.4. Pada hari ni kita setuju 3.4 fix, 3.4 akan bayar kepada Sunbi. Bila saya nak beli nanti, rupanya ringgit naik. Jadi saya tak perlu 1,000, saya perlu 800. Tapi apa-apa hal bagi Sunbi, dia dapat 3.4. Kan kesenang explain macam tu. Kita dengar dia bagi formula macam-macam. Saya pun termenung. Apa benda lah dia cerita ni. Dulu, tu cerita dulu. Okey, US dollar. Jadi US dollar ni adalah kos
adalah harga bagi banyak instrumen. Yes, betul. Yang swap ada yang Sunbi maksudkan sensitif tu adalah kepada interest rate swap. Itu lain Sunbi. Interest rate swap adalah interest rate swap kepada mata wang punya bila anda pegang kontrak spot, anda pegang. Okey. Dalam kontrak spot dia ada something macam ni. Kalau anda pergi beli dekat chart kan, dekat chart anda pergi masuk euro US dollar contohnya. Okey, anda masuk spot euro US dollar. Euro US dollar dan anda membeli euro US dollar. Okey, pada harga 1 euro bersamaan dengan 1.14 ke 1 point berapa sekarang ni. 1 point saya pun tak ingat berapa sekarang. Okey. Katalah harga ni kita beli pada 110 lah. 110. Okey. Faham kan bila anda memegang posisi ni, kalau anda buat transaksi ni, anda pergi dekat money changer, anda dapatlah. Anda pergi, anda terus dapat. Itu spot. Anda pergi dekat money changer, anda dapat duit. Kalau anda trade dekat broker, anda masuk, lepas tu anda terus keluar. Itu pun spot. Tapi the moment anda hold overnight, dekat apa yang berlaku adalah bila anda long euro US dollar, kita ada dua mata wang yang dipegang oleh pihak yang mengeluarkan kontrak dan dia hold kepada anda. Jadi di pihak broker, sekiranya order anda adalah dekat market, apa yang berlaku adalah dia kena, apabila end of day, kontrak ni kena ditutup. Faham tak? Faham tak? Kontrak ni akan ditutup pada pukul 5 ataupun pukul 6 pagi pada waktu settlement. Kontrak spot akan ditutup. Tu yang anda nampak pukul 5, pukul 6 pagi kan, dia spike. Anda punya spread tu, kalau Sunbi tadi kata palladium banyak ni kan. Dekat euro US dollar pun boleh jadi macam ni. Pernah tengok tak? Pagi Isnin market buka tu, dia punya besar tu lain macam kan. Spread yang kangkang tu. Sama berlaku pada pukul 5 ataupun pukul 6 pagi bila new day. Apa yang berlaku pada waktu tu? Di pihak broker, kalau anda membeli euro US dollar, anda sedang buy euro dengan selling US dollar. Di pihak broker ataupun di pihak yang mengeluarkan kontrak kepada anda, dia sedang memegang, dia sedang sell euro dan buy US dollar. Dia berlawan dengan anda. So apa yang kena berlaku adalah di pihak broker, bila end of day, kontrak ini kena disettle tu tak? Maksudnya kena tutup. Jadi dan supaya anda boleh continue position anda, di pihak broker dia kena masuk satu kontrak yang dikenali sebagai tomorrow next. Malvin pun kena dengar benda ni saya duk tersebut nama dia. Tomorrow next. Apa yang berlaku adalah di pihak broker dia kena masukkan transaksi 2 kali. Di pihak dia sedang sell dan buy. Dia kena sell, buy balik. Dia kena keluar daripada posisi ni, masuk balik dalam market. Kontrak yang anda pegang overnight tu. Dan di situlah kita akan ada perbezaan daripada sudut interest rate menyebabkan berlakunya swap. Kos kepada pegangan duit tu. Itulah kontrak dikenali sebagai kontrak tomorrow and next. Jangan trade dia tak tahu benda ni.
Perlu tak tahu benda ni? Perlu. Kalau anda nak faham macam mana kontrak yang anda pegang, sebab itu pada waktu tu akan ada satu. Anda try pukul ngam-ngam waktu server tu bertukar kan? Ada try masuk, tak dapat. Kalau ngam-ngam lah, tu 0 berapa saat kan? Tekan, tak dapat. Dia tak ada posisi. Jadi di pihak broker, sama ada dia kenakan charges swap kepada anda, ataupun kalau Islamic account, dia akan serapkan kos berkenaan. Faham? Kalau bagi mereka yang Islamic account mungkin tak pernah tengok benda ni. Tapi kalau anda pakai demo account, anda akan tengok yang $16, $24 anda main masuk satu lot tu kan. Itulah dia. Jangan main masuk je, jangan tak tahu semua kos-kos ni. Ni benda dia. Contoh jangan tak tahu benda-benda ni. Contoh GBP NZD, anda tengok dekat mana spek dia. Benda-benda ni ini dia punya swap time. Code time dan swap time semua dekat sini. Yang tak faham akan marah broker. Entah. Okey. Ini adalah dia punya ni lah. Dia punya tengok time dia pukul, sebab itu pada pukul 6 pagi anda tak dapat masuk kalau hari Isnin kan. Dia pukul 6:05. Chart dia dah jalan tau. Pernah tak tengok benda ni? Hari Isnin minggu depan, bangun pagi, chart dah jalan. 5 minit baru dia dapat trade. Nampak tak ini? Ataupun pada hari Jumaat, pada hari Sabtu awal pagi kan, 10 minit sebelum pukul 5, chart dah tutup. Tapi price jalan. Pernah tengok tak? Ini pukul 11.50 kalau time GMT ni GMT ni bukan, dia time Cyprus sebab plus 2 tapi 3 minit chart masih jalan. Perasan tak benda-benda ni? Nak enter, nak keluar dapat error, market is closed, tapi chart jalan. Perasan tak? Chart masih ada kelap-kelip. Kalau kat phone lah kot. Tengok meriah tu, wave 3 dekat UK. Mungkin tak jadi perang kot. Askar Rusia balik ke rumah. Balik camp. Tu market tengah naik sekarang. Nampak? Jangan tak tahu benda ni. Main trade, dia tak tahu apa cerita. Payah tu. Okey? Jadi kebanyakan yang saya nak cerita ni adalah kepada US dollar. Okey, JPY merupakan mata wang pembiayaan utama. Saya pernah sampai bangun subuh sengaja tengok benda-benda ni. Jangan tak tahulah. Gencatan senjata berkuat kuasa. Okey. Kita ada some good news pasal yang tu lah. Okey, tapi struktur, kalau lagi struktur tak bertukar, kita tak buat apa je. Okey, JPY adalah mata wang pembiayaan utama, interest rate yang rendah dekat Jepun. Euro dikenali sebagai always the second fiddle. Mata wang pembiayaan dia juga, mata wang yang kedua paling banyak didagangkan dia juga. UK merupakan pusat speculation. Safe haven, yes and no. Okey, itu adalah chef. Kita ada Australia dollar, Canadian dollar dan New Zealand dollar sebagai 3 mata wang komoditi. Jadi 3 mata wang ni banyak berkaitan dengan apa yang anda nampak dekat pasaran komoditi. Ini adalah untuk AUD, CAD dan New Zealand dollar. Okey. Gold dah reset sebab saya tekan buy. Okey. Jadi sifat-sifat asas fundamental
kepada apa yang kita nampak dekat chart, kepada apa yang kita faham dalam pergerakan dalam peranan instrumen-instrumen pasaran, itulah yang saya masukkan dalam market dynamic. Kita cerita dahulu pengenalan kepada market dynamic ni. Dinamik pasaran adalah faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Jadi kita ada dinamik untuk ekonomi, kita ada untuk supply and demand. Jadi banyak bergantung kepada price, kepada kuantiti. Kalau barang banyak, durian banyak, harga dia murah. Kalau durian sikit, harga dia mahal. Kalau harga dah mahal, barang tu sikit, orang masih beli, harga dia makin naik. Tu contoh dia. Ambergris. Pernah dengar ambergris? Muntah paus tu untuk buat perfume contohnya. Oud, minyak gaharu contohnya. Tu barang tu tak banyak. Jadi harga dia tinggi. Cuba kalau anda jalan mana-mana nampak ikan paus tu merata kan. Buka tengok tepi sungai ada ikan paus. Ikan paus dalam sungai itu bukan ikan paus. Tu memerang. Ada market maker belajar di sini. Okey. Jadi ekonomi. Lepas tu dalam perniagaan, faktor yang menggerakkan sentimen kepada perniagaan adalah kepada polisi, sentimen pengguna, pengurusan. Kita ada management yang bagus, permintaan kepada saham syarikat pun bagus. Tiba-tiba Elon Musk beli, malam ni saya nak cerita Elon Musk. Jangan lupa ikut saya dengan dengan Siti Wani malam ni. Siti Wani cerita Warren Buffett. Saya cerita Elon Musk. Seorang suka ambil risiko, seorang lagi suka value. Malam ni kita cerita. Jadi tiba-tiba Elon Musk beli company Sunbi kan. Jadi company Sunbi akan naik dia punya value. Itu contoh dia. Pasaran kewangan. Saya simple. Semua ni kita nak baca data ekonomi boleh. Kita nak baca spreadsheet untuk company tak ada masalah. Tetapi yang pentingnya adalah bila anda melabur, anda nak tengok harga. Itu je. Elon Twitter. Techno-king. Orang lain CEO kan. Dia tak panggil diri dia CEO tau. Dia Techno-king. Dahsyat dia. Malam ni kita cerita. Okay. Jadi saya nak tengok dekat chart. Simple je. Kita bila cerita pasal trading, bila cerita pasal melabur, ultimately price. Jadi apa yang saya buat adalah, saya melihat kepada kaitan di antara pergerakan indeks US dollar dan Japanese yen. Ni kena tukar dolar Amerika Syarikat. Tak apa, kita pakai bahasa Mat Saleh dulu. Okey. Bila orang melabur, dia melabur. Dan ini sentiasa menjadi tumpuan untuk pelabur. Sebab itu anda dapati bila anda dapati pasaran saham tengah canak kan. Even kepada kripto, mereka yang dah start buat duit dalam kripto, dia start keluar sikit, dia masuk dalam pasaran saham. Sebab itu kalau anda dapati pasaran saham sedang buat wave 3 dalam 3 nanti, anda akan dapati Bitcoin kripto akan lebih sideways sikit. Sebabnya duit masuk ke situ. Faham? Simple je. Okey? Dolar mewakili harga dan nilai. Japanese yen mewakili cost dan sentimen. Dan apa yang saya buat, saya bahagikan dia kepada kumpulan-kumpulan dia. Nampak tak komoditi dolar ni saya pecahkan? Saya harap by now anda faham kenapa saya pecahkan. Dan bila saya sebut komoditi dollars against dollar group, dia subset. Ini subset kepada dollar group. Index equity ni adalah, kalau nak tahu semua instrumen yang saya tengok, dan insya-Allah saya tak tahu whether host kita malam ni lah Irina, mungkin akan ada pengumuman kepada anda, dan malam ni saya pun tak tahu, belum ada yang rasmi, tapi insya-Allah tunggu. Dan kalau itu berlaku, akan ada satu lagi box kat sini. Dan chart itu akan available kepada anda. Belum sekarang,
saya akan start kongsikan bulan 3. Satu lagi box di sini. Boleh? Ataupun tak nak? Banyak sangat cat dah. Kimi banyak sangat cat, Kimi. Bulan 3. Pengumuman hos baru. Oi, belum. Pengumuman hos baru. Dia tadi bagi tahu kat saya dia belakang tabir. Belum. Belum. Dia masih belakang tabir. Okey. Jadi ada satu lagi. Satu lagi. Nak tak tambahan? Ni bulan 3. Bulan 3 nanti. Saya tambahkan kat sini. Saya tak dapat jawab deal, tapi itulah dekat sini nanti. Kita just nak jadi view. Sempat kau jom. Aduh. Dekat sini nanti ya. Santai je bang. Banyak ni seronok belajar. Tunjuk dia jadi gila. Ini cerita lain. Okey, jadi cat-cat ni nanti akan available seperti biasa. Okay. Dan nanti akan lebih menarik lah. Akan lebih menarik. Okey, jadi saya dapat sebut itu saja. Tunggu akan diumumkan nanti. Dia tak jawab, tapi dia menjawabkan dia. Sabar dia. Okey, jadi indeks equity mempunyai kaitan direct ataupun inverse dengan Japanese yen. Maksudnya, anda tak akan dapati indeks naik mencanak tengah trade dengan momentum yen ataupun AUD JPY lah tengah jatuh macam tu. Tak dapat. Tak dapat. Indeks equity tak akan bergerak dalam wave 3 kalau dekat yen tengah jatuh dengan momentum wave 3. Ini tak boleh berlaku dalam fraktal yang sama. Faham? Sunbi cepat sangat pecah cerita. Belum lagi. Faham? Kalau anda dapati indeks tengah naik wave 3, dalam fraktal yang sama, yen pair tak boleh jatuh dalam fraktal yang sama wave 3. Itu tak mungkin berlaku. Kalau ada berlaku, anda kena turunkan fraktal dia ataupun naikkan fraktal dia ataupun anda habiskan satu move. Itu tak mungkin berlaku. Tak pernah berlaku. Kan tak mungkin berlaku, tak pernah berlaku. Okey? Boleh? Itu adalah kaitan indeks dengan Japanese yen. Komoditi mempunyai dimension pertama. Maksudnya, arah hala tuju untuk AUD, NZD dan CAD mempunyai direct correlation dengan apa yang anda nampak dekat indeks equity. Bagaimanapun, akan secara direct sebagai single currency. Tetapi, itu cuma kalau dia dalam wave 3. Ini saya tengah cerita pasal wave 3 saja. Maksudnya kalau indeks tengah jatuh dengan dalam wave A dan sini sedang buat wave 3, anda tak akan dapati AUD naik mencanak macam ni wave 3. Itu tak dapat. Dengan US dollar JPY bergantung kepada dengan US dollar bergantung pada USD JPY. Jadi semasa indeks tengah mencanak wave 3, US dollar JPY tak boleh jatuh. Dia boleh sideway ke bawah dalam diagonal, tapi dia tak boleh buat ini, extension ataupun motif wave 3. Faham tak? Dia tak boleh wave 3. Dia boleh diagonal 3 untuk US dollar JPY. Okey, itu adalah indeks equity. Japanese yen, tu dah cerita pasal tu tadi dolar, pasal indeks. US dollar, ni yang ada tricky sikit. Sebab US dollar ni lazimnya semasa kat hujung-hujung trend ataupun permulaan trend. Trend tu kita
Bila US dollar masuk paket, bila cerita dia US dollar, bila cerita dia interest rate. Faham tak? Sama ada interest rate tengah jatuh, US dollar habis pingsan. Sebab dia mata wang utama. Bila kita cerita interest rate, kita cerita pasal mata wang. Faham tak? Swap tadi, tu yang penat-penat saya cerita swap. Yes. Penasaran. Penasaran tu apa sebenarnya? Penasaran. Okey. US dollar ni bila kita nampak dekat indeks sama ada wave 1 ataupun wave 5. Kalau dia berlaku semasa indeks tengah buat wave 3, wave 3 kat sini bukan extension. Dan ini adalah diagonal. Untuk menghabiskan 1. Zuan, nota ni Zuan. Yang lama-lama dah ada ni. Faham? Kalau anda dapati dolar tengah naik wave 3, tengah memang wave 3, RSI dia tiap ada candle gap lagi apa-apalah, ataupun dia jatuh ke bawah dolar indeks ataupun dolar pair, dan ada 1618 untuk dolar 1618. Banyak nota ni Tuan. Ni cerita hari bila kita market dynamic nanti. Bila anda dapati dolar sedang buat 1618, extension 3, extension 1, ada 1618, anda tengok indeks tengah buat wave 3, indeks tadi tak dapat buat extension. Faham? Tak dapat buat 1618. Oh, curious. Okey. Faham? Dekat indeks tak dapat. Yen pair boleh, tapi bukannya indeks. Yen pair boleh. Yen pair boleh jatuh 1618. Tetapi bukan indeks. Ini penting tau. Ini penting untuk anda nak tahu adakah structure tu habis ke tak. Untuk anda tahu 1 extension ke, 2 extension ke, apa ke. 1 extension. 1 extension ataupun 3 extension ataupun 5 extension. Bila anda dapati dolar tengah buat 108, anda dapati indeks tengah buat wave 3. Indeks tengah buat wave 3. Yang ini tak akan sampai 1618. Ini tak dapat. Kalau indeks buat wave 3, dolar tak akan buat 1618. Bukan 2 extension, silap sebut. 1 dengan 3 ataupun 5. 2 double, bukannya 2 extension. Boleh? Okey. Jadi kita akan sentuh banyak mengenai benda ni besok. Bila jadual saya? Kejap, saya cek jadual saya dulu. Kita akan sentuh mengenai structure ni dan bagaimana anda mengaitkan kepada sequence tu. Bila kita punya tajuk, kita akan sentuh mengenai benda ni. Alah. Pada hari ni hari apa, Jo? Hari ni hari apa? Hari pun tak tahu. Hari ni hari Selasa. Dinamik pasaran pada esok 1 jam je. Tak apa. Esok pukul 7 dan 7 sampai 9. Esok 2 jam. Esok 2 jam. Esok 7 sampai 9. Okey.
Besok malam kita akan cover mengenai dynamic ni. Hari pun tak tahu dah. Ingat dua ada extension, dua double. Okey, jadi kita akan kaitkan kalau anda macam ni. Contohnya, anda nampak ini yang indeks 1 2 kan. Indeks buat macam ni. Okey? Dan anda dapati ini ada 1618. Okey. Dan anda tengah nak katakan ini wave 3. Okey, ini indeks Ini US 500 lah contohnya. Kalau anda dapati, okey, dekat dolar pula tengah buat 1, 2, ni masuk wave 3. Ini dolar. Ini dolar. Ini DXY. Okey. Ini bukan wave 3 dalam indeks. Boleh? Ini bukan wave 3 dalam indeks. Anda akan jadikan ini extension 1. Ini akan jadi extension 1, 2. Ambil kau. Ini akan dipecahkan kepada fraktal lebih kecil. 1, 2, mungkin dalam ni ada 1618, tak kisah. Tapi dia tak boleh sama fraktal. Itu bukan faktor umum. Sampai hati kau sendiri. Faham? Dekat indeks, ini tak akan jadi wave 3. Ini akan jadi extension 1. Yang seperti yang kita lukis. Turun 1 degree. Turun pangkat dia. Kalau obviously ini adalah dolar yang tengah buat wave 3. Kalau ini ada 118, kita akan extendkan dia sebagai wave 1. Ini penting tau dalam kalau anda buat programming untuk siapa nama dia? Kimi. Dah jumpa programmer tak Kimi? Ni benda yang anda kena masukkan dalam note. Mana tahu ada programmer yang boleh program benda ni. Okey, anda kena masukkan yang bab itu. Faham? Sekejap. Kita jam apa ni? Lagi 5 minit. Okey, kena diturunkan kepada satu fraktal. Sebab itu, disebabkan oleh market dynamic ni, program-program untuk membaca elliott wave secara direct kepada structure ataupun momentum sahaja, it doesn't work. So slow je buat. Tapi boleh buat. Dia boleh buat kan. Sebabnya nak explain dekat programmer tu yang payah. Kalau programmer tu bukan trader, aduh masak. Okay. Disebabkan oleh market dan bagi mereka yang melukis manual elliott wave, kalau anda cuma melukis satu chart, anda takkan dapat benda ni. Itu sebabnya tak dapat buat satu chart untuk buat elliott wave. Saya trade AirAsia bang. AirAsia tak beli kau beli. Kan? Saya trade apalah saham apa Gamuda whatever kan. Dan apa? Saya tak peduli benda-benda ni, tak dapat. Dia sama je. Kasih programmer dia. Dia boleh diprogram. Seriously Jo. Dia boleh diprogram. Benda-benda ni semua boleh diprogram. Tapi dia kena ada programmer yang faham pasal charting. Kalau setakat ni tak dapat. Kalau cerita pun dia orang ingat nak auto counting. Dia tak dapat. Dia tak dapat. Sebab itu sistem ni yang saya ada pun adalah semi. Masih semi. Sebab kita kena masukkan fraktal dia. Cuma, ini fraktal apa? Dia kena dikaitkan dengan apa stokastik
dengan dan RSI tadi. Formula tu kena dimasukkan. Saya tak reti buat benda tu. Cuma programmer, saya jumpa, alhamdulillah jumpa seorang programmer, bukan seorang, satu company programmer, program yang boleh programkan untuk saya. Elon Musk lain cerita. Itu saya tak dapat nak sentuh. Itu saya tak dapat nak sentuh. Okey. Jadi semua ni kita akan sentuh pada esok malam 7 sampai 9. Malam ni jangan lupa bersama saya, bersama host kita Irina dan juga bersama Siti Wani untuk program Bicara Personality. Selepas ni kita ada Imran dan Siti Wani 5, 6 dan juga 7 sampai 8 Siti Wani dan Siti Wani akan bersama saya pada segmen pertama kita untuk bicara personality. Jadi interesting untuk topik pada malam ni. Kita sambung topik ni pada esok hari. Sambil-sambil tu kita lihat kepada market, kita lihat kepada ni, kita tinjau balik apa yang sedang berlaku dalam pasaran sekarang. Adakah kita dah nampak reversal atau tak? Setakat ini saya tak nampak reversal. Tak. Ini masih lagi wave 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tunggu ni break lah. Okey, GBP, AUD mana? Kita tengok indeks-indeks lain ada break tak? Tak ada apa. Itu masih 1, 2, masih yang sama. Sekejap kita tengok lah. Ada apa-apa menarik tak? Tak ada. Spain, UJ. Everything move seperti yang kita jangka kan. Tak ada kejutan. KJPY, NJ, Euro, US dollar, nothing. Tak ada kejutan. Semua seperti yang kita tandakan. Okey, gold. Ni yang saya sebut tadi. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Okey, itu adalah gold. Silver pun sama. Euro, minyak, nothing. Ini 1, 2 dan kita extend. Copper sama, tak ada apa-apa. Kita cari apa, ada apa-apa menarik tak? Nothing. Euro, GBP tak ada apa-apa. GBP, AUD, tengok position kita, tak ada apa-apa. Nothing. Semua sama seperti yang kita tandakan. Okey. Jadi ada Excel tak serabut nak simpan dalam otak semua. Okey. Malam nanti kita cerita, kita ringan sikit lah. Kita cerita ringan sikit. Kita cerita luar daripada chart. Kita cerita pasal personality. Dan ikut program kita pada malam ni. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.